Saya nak buka Alkitabun saya tu. Saya sebelum saya buat live ni, saya nak kena jawab beberapa soalan lah. Tu saya bubuh tarikh sekarang ni, tak bubuh orang kata apa, tajuk. Muhammad Zuki Osman Abu Bakar, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam John Labu dan segalanya lah, semua selepas ni yang memberi salam. Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan selamba hati Okey, saya sekarang ni sebab saya buat dua YouTube, bukan buat dua, tiga YouTube, TikTok dengan Facebook. So saya nak kena menjawab beberapa soalan. Saya dah catat di sini yang ditanya oleh rakan-rakan kita yang mengikuti kita di semua platform media sosial. Jadi ni soalan di TikTok. Dia tanya, ni berdasarkan live saya semalam lah. Dia kata sekarang ni kerajaan MB Kedah ni related to isu Musang King. Dia kata sekarang ni kerajaan Kedah adalah dipimpin oleh Perikatan Nasional. Kenapa tidak mengeluarkan surat untuk membatalkan penanaman durian Musang King tu? Jadi saya rasa dia mungkin tak membaca akhbar, tapi tak apa, saya jawab di sini. Mengikut kepada rekod dokumentari evidence berdasarkan dokumen menyatakan bahawa Menteri Besar Kedah iaitu Yang Berhormat Sanusi telah pun orang kata apa, mengeluarkan surat pada bulan Julai 2020 supaya penanaman Musang King itu diberhentikan. Jadi ada surat lah. Jadi orang kata apa, tidak timbullah persoalan berkaitan dengan Musang King tu. Jadi saya sebenarnya semalam dalam live saya dah bagi tahu dah. Mungkin dia tak apa nak dengar lah kan. Jadi orang kata apa, dan juga kerajaan negeri Kedah juga telah pun mengarahkan supaya ditanam semula pokok tutup bumi kata silap saya berdasarkan kenyataan media daripada orang kata apa, MB Kedah tadi. Dia telah pun mengarahkan. Cuma sekarang ni bila pokok-pokok hutan yang telah pun berusia puluhan tahun, bila baru sekarang ni kita nak menanam, jadi dia orang kata apa, tidaklah boleh membesar macam yang sebelum ni lah 30 tahun. Okey tuan, jadi soalan yang kedua saya minta ayat sikit lah. Naik banyak tu siapa duk share kau ni. Apa do view Okey tuan, yang kedua adalah berkaitan, ni ada orang duk tag saya. Dia duk tag saya, kenapa saya tidak mau berdebat dengan Wan Mahusin. Jadi siapa yang duk tengok live saya malam-malam, dia tahulah Wan Mahusin ni pernah masuk dalam live saya pun. Cuma saya bukan nak kata nak debat ni. Saya pernah request, dah orang tak bagi nak masuk, saya nak kata macam mana tapi lebih baiklah juga kalau dia tak bawa naik. Sebab apa, sekejap dia akan hilang pengaruh orang kata apa, member-member dia semua. Jadi Wan Mahusin ni saya tengok dia membawa isu yang mengatakan parti PAS di Kelantan tidak berjaya mentadbir negeri Kelantan. Jadi Wan Mahusin ni dia selalu mengaitkan dengan isu air dan sebagainya lah yang melibatkan negeri Kelantan. Cuma dia tidak mengetahui lah tentang sumber pendapatan negeri. Kalau saya naik, saya nak tanya dia, adakah dia memahami berkaitan dengan bahagian yang ketiga dalam jadual yang ke-10 Perlembagaan Persekutuan? Kalau dia tidak memahami, maknanya dia kena lebih membaca dululah bagaimana hasil-hasil negeri tu bagaimanakah hasil-hasil negeri. Jadi saat ni saya ada buat rujukan tadilah, sumber hasil yang diserahkan kepada negeri itu di dalam bahagian yang ketiga jadual yang ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi yang inilah yang perlu kita tahu, baru kita boleh tahu negeri ni hasilnya datangnya daripada mana. Jadi kalau ikutkan daripada bahagian yang ketiga ni, dia bagi tahulah hasil-hasil kerajaan negeri ni datangnya daripada kedai tua, datangnya daripada tanah, lombong dan juga hutan. Yang ketiganya datangnya daripada lesen-lesen yang berkaitan dengan bekalan dan perkhidmatan air kenderaan yang didorong secara mekanik, pemasangan elektrik dan juga pendaftaran perniagaan. Yang ketiganya yang keempat datang daripada duty hiburan. Yang kelima datangnya daripada fee di dalam mahkamah selain daripada Mahkamah Persekutuan. Yang keenamnya datang daripada fee dan terimaan berkenaan dengan perkhidmatan tertentu yang diberikan oleh jabatan-jabatan kerajaan negeri. Yang ketujuhnya datangnya daripada hasil lembaga-lembaga bandaran, majlis-majlis bandaran, lembaga-lembaga luar bandar
majlis-majlis tempatan dan pihak-pihak berkuasa tempatan yang seumpamanya selain A. Perbandaran yang ditubuhkan di bawah mana-mana ordinan perbandaran. B. Lembaga perbandaran, majlis-majlis bandaran, lembaga-lembaga luar bandar, majlis-majlis tempatan dan pihak-pihak berkuasa tempatan yang seumpamanya yang mempunyai kuasa di bawah undang-undang bertulis untuk memegang simpan hasilnya dan mengawal perbelanjaan hasilnya itu. Yang ke-8, terimaan berkenaan dengan air mentah. Yang ke-9 adalah sewa mengenai harta negeri. Yang ke-10-nya bunga atas baki wang negeri. Yang ke-11-nya adalah terimaan daripada jualan tanah dan juga jualan harta negeri. Yang ke-12-nya adalah denda dan pelucukan di dalam mahkamah selain daripada mahkamah persekutuan. Yang ke-13-nya adalah zakat, fitrah, baitulmal dan hasil agama Islam yang seumpamanya. Yang ke-14 adalah harta korun. Itu adalah hasil-hasil pendapatan negeri. Jadi dia mungkin tidak tahu berkenaan dengan perkara ni. Jadi dia kena pergi tengoklah berapa hasil hutan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan negeri Kelantan. Berapa tanah yang telah dijual oleh kerajaan negeri Kelantan. Dan dia perlu dia kena tengok juga berapa harta korun yang telah ditemui oleh kerajaan negeri Kelantan. Yang ni semua dia kena lihat semula lah. Yang ni semua dia kena lihat semula. Sebab apa? Sebab barulah dia boleh cakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan air, nak membangunkan negeri Kelantan dan sebagainya. Jadi di sini kita tahu tuan-tuan, UMNO pernah mentadbir negeri Kelantan pada tahun 1990 lah, sebelum tahun 1990. Yang mana pada waktu itu adalah Menteri Besar Kelantan adalah Muhammad Yaakob. Yang mana beliau telah pun ditewaskan oleh Nik Aziz Nikmat pada PRU ke-8, itu pada tahun 1990. Dan sebelum Kelantan dimenangi oleh PAS pada tahun 1990, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan projek bagi bekalan air Kelantan. Yang ni dia tak ceritakan. Projek ini adalah melalui Kerajaan Persekutuan, iaitu projek bekalan air Kelantan Utara ataupun dipanggil sebagai BAKU. BAKU ini diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi membaik pulih bekalan air di Kelantan. Namun apabila Barisan Nasional tidak dapat memenangi Kelantan pada tahun 1990, maka mereka telah pun memberhentikan projek ini. Ataupun mereka telah menyekat projek ini, menyekat peruntukan projek ini. Dan yang kedua juga untuk negeri-negeri. Semua negeri ada dapat dipanggil sebagai peruntukan pembangunan negeri. Tetapi malangnya selepas daripada tahun 1990, Kerajaan Negeri Kelantan telah pun disekat melalui peruntukan pembangunan negeri Kelantan. Jadi inilah hasil-hasil ni. Kalau kita tengok cukai-cukai rakyat, cukai-cukai rakyat ni dikutip oleh Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan yang kutip cukai semua himpun masuk dalam Kerajaan Persekutuan. Jadi begitu jugalah orang kata saman, denda dan sebagainya. Semua duit-duit ni dikutip oleh Kerajaan Persekutuan. Untuk apa? Untuk membangunkan negeri itu. Dia semua negeri mempunyai masalah yang lebih kurang serupa. Yang mana mereka punya peruntukan bagi pembangunan negeri mereka tu sedikit. Jadi waktu masa zaman UMNO menjadi Kerajaan Persekutuan, UMNO telah menyekat peruntukan ini. Dia tidak agihkan. Jadi saya rasa Wan Mausin ni, yang pertama dia kena belajar tentang pengagihan ni semua. Yang keduanya, dia kena pergi siasat. Berapakah perkutipan cukai yang telah diambil daripada negeri Kelantan? Dan berapakah hasil negeri yang termasuk di dalam hasil persekutuan? Yang ni yang dia kena siasat. Dan kenapa berapa lama UMNO menjadi kerajaan, dia tidak memberi apa-apa kepada Kelantan? Ini yang dia perlu petikaikan. Dan hari ini dia nak salahkan kerajaan PAS. Dia nak salahkan PAS. Semua PAS. Kalau nak Kelantan ni membangun, kena bagi pada Barisan Nasional. Saya nak tanya, kenapa daripada zaman Barisan Nasional, dia mungkin budak lagi, dia tak kenal. Kenapa daripada dulu, mereka ini, Barisan Nasional ni, dia tidak mahu membangunkan ataupun memberi peruntukan kepada negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu untuk mereka membangunkan negeri mereka sendiri.
Jadi ini saya rasa saya menjawab lah tentang live dia tu. Dan saya haraplah siapa-siapa yang boleh masuk live dia tu tolong pergi tanya dia. View pasu ni salah Fik, nanti page kena ban dengan FB. Oh ya ke? Saya buat ni, saya tak tahu siapa dia. Saya tak tahu ni view apa kan, saya tak tahu. Saya duduk di sini setiap malam macam tu saja. Saya tak ada hire apa-apa. Okey tuan-tuan. Jadi inilah. Jadi saya nasihatkanlah kepada anak-anak muda yang mana yang sebab saya tengok live dia di TikTok, dia asyik bawa masuk orang, dia punya geng-geng dia saja. Dia bawa masuk orang-orang Kelantan saja. Jadi kalau ada orang-orang Kelantan di sini, saya nasihatkan tuan-tuan untuk pergi tanya kat dia. Suruh dia huraikan. Suruh dia huraikan bahagian ketiga jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah peruntukan orang kata apa bagi hasil negeri. Suruh dia huraikan. Jadi adakah duit zakat apa semua ni kita boleh pergi buat benda tu semua. Jadi tak boleh lah sebab dia hasil negeri ni yang mereka kutip ni. Sebagai contohnya zakat fitrah ni dia ada pengagihan dia di bawah zakat-zakat negeri. Jadi sewaan harta-harta negeri pun tidak banyak mana. Kalau kita tengok sewaan bangunan-bangunan yang melibatkan kerajaan negeri taklah tinggi mana. Jadi untuk membangunkan kerajaan negeri, dia kena kerajaan persekutuan yang bantu. Yang keduanya, tuan-tuan boleh pergi tanya kat dia pasal baku, BAKU tahun 1990 ni. Tuan-tuan boleh pergi tanya kat dia berkaitan dengan projek bekalan air Kelantan Utara pada tahun 1990. Yang mana diberhentikan selepas daripada kejatuhan UMNO di dalam kerajaan negeri Kelantan. Itu adalah berkaitan dengan itulah saya dah jawab dah. Jadi tak perlulah saya untuk saya pergi berdebat dengan dia atas benda yang dia tidak tahu langsung. Okey tuan-tuan. Okey, yang ketiganya adalah ni ramai orang tanya saya ni, semua duk jawab soalan ni. Daripada tadi ni tuan-tuan share dulu. Tolong share dulu Jadi yang ketiganya adalah berkaitan dengan kenyataan Mat Hassan. Kenyataan Mat Hassan berkaitan dengan Najib Razak perlu ke penjara. Jadi ini memang betul pun kalau kita ikut berdasarkan lunas undang-undang dalam negara kita. Kalau tuan-tuan pergi tengok dalam perlembagaan, ini kelas perlembagaan pula. Dalam perlembagaan di bawah perkara yang ke-8 kesamarataan ni. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi kalau kita tengok berdasarkan kes-kes yang sebelum ni, apabila seseorang itu telah pun didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Jenayah, maka dia akan dipenjarakan. Dia akan dipenjarakan dan dalam tempoh pemenjaraan tu yang dia akan melakukan proses rayuan. Jadi apabila dia bersalah di Mahkamah Rayuan juga, dia masih dalam penjara. Sehinggalah Mahkamah Persekutuan membebaskan dia. Jadi ini adalah undang-undang yang telah pun dipraktikkan di dalam negara kita sejak orang kata dulu lagi. Sejak dulu lagi. Jadi bila kita tengok kepada kes Najib Razak ni, sepatutnya apabila Mahkamah Tinggi telah pun menjatuhkan hukuman bersalah ke atas beliau, sepatutnya beliau haruslah dipenjarakan. Cuma masalah di sini adalah apabila dia mantan Perdana Menteri, dia mendapat orang kata sedikit kebebasan yang mana hukumannya ditangguhkan. Bukan dia tidak bersalah, hukuman dia ditangguhkan. Dan masalah diakibatkan oleh Najib ni, banyak kes hari ni yang kita tengok ramai orang yang terlepas kerana apa? Kerana kes Najib ini telah pun menjadi rujukan. Kes Najib ini telah menjadi rujukan kepada kes-kes yang lain. Antaranya kes yang melibatkan Dadah, yang mana walaupun mereka ini telah pun dituduh dan mereka telah pun didapati bersalah, dan di akhirnya mereka punya kes mereka ditangguhkan ataupun mereka punya penghukuman mereka ditangguhkan sementara menunggu di dalam proses rayuan. Begitu jugalah yang orang nak marah berkaitan dengan kes Sam yang langgak budak mati, walaupun bagi pendapat orang kata peribadi, apa yang saya rasakan dia tak bersalah lah. Dalam kes dia juga dia telah rujuk kepada kes Najib Razak yang mana hukuman ditangguhkan. Begitu juga dengan banyak-banyak kes yang lain.
Jadi selain daripada merosakkan sistem perundangan dalam negara kita, Najib juga dia ibarat duduk di atas undang-undang. Jadi itulah yang sepatutnya rakyat tahu. Apa yang Tok Mat Hassan cakap tu adalah perkara yang benar. Dan memang benar-benar belaka pun. Bukan kata dia nak hentam Najib ataupun sebagainya. Tetapi apa yang dia perkatakan itu adalah apa yang lazim dipraktikkan dalam sistem perundangan dalam negara kita. Jadi tidak ada orang UMNO yang boleh mengatakan bahawa Najib ini tidak bersalah. Kenapa? Kerana mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman bersalah ke atas beliau. Jadi selagi dia tidak dibebaskan, dia tidak dibebaskan di mahkamah rayuan, maka dia masih lagi seorang bersalah. Dan sekarang ni dia masih lagi belum dibebaskan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dia masih lagi seorang pesalah dan boleh digelar sebagai banduan walaupun beliau tidak masuk ke dalam penjara. Jadi kalau kita tengok dalam kes-kes yang sebelum ni, sebagai contohnya Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998, Anwar Ibrahim, dia juga masuk dalam penjara. Jadi dia masuk dalam penjara. Bila dia didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Jenayah, dia terus masuk dalam penjara. Dan dalam tempoh itulah dia membuat rayuan. Jadi ini yang rakyat kena tahulah berkenaan dengan apa yang Mat Hassan cakap. Dan saya setuju. Dan saya mengharapkan Mat Hassan ni kena beranilah, bukan balik dari Malaysia abang kata dia telah pun kenyataan dia telah di orang kata apa, kenyataan dia telah dimanipulasikan. Sekiranya dia seorang yang berani, dia sepatutnya menegakkan hujah dia. Sebab apa? Dia orang yang nombor 2 terbesar dalam parti UMNO itu sendiri. So dia kena berani bagi tahu bahawa Najib memang sepatutnya masuk dalam penjara. Begitu juga dengan Zahid Hamidi ni. Okey tuan-tuan. Okey, sebab apa kita tidak memerlukan pilihan raya? Ni orang kata apa, baru start live tu ada orang tanya saya tadi. Sebab apa UMNO nak sangat pilihan raya? Sebelum kita jawab sebab apa UMNO nak sangat pilihan raya, kita kena jawab sebab apa. Sebab apa pilihan raya itu tidak perlu. Hari ni tuan-tuan, cyber trooper UMNO, mereka meroyan bagi tahu ekonomi hari ni teruk. Semua macam-macam lah. Ekonomi teruk, itu teruk, ini teruk, macam-macam. Dan mereka mengatakan selepas pilihan raya UMNO akan memulihkan semula ekonomi. Okey tuan-tuan, yang ni saya dapat daripada orang kata apa, sumber-sumber yang tepat yang tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan fakta dan data yang saya dapat berkaitan dengan keadaan ekonomi negara kita hari ini. Malah tuan-tuan boleh rujuk sendiri dengan kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi itu, Tok Pa itu sendiri. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya KDNK, ada Milumut bagi tahu, dia kata menurun. Tapi berdasarkan dia panggil sebagai laporan yang telah dikeluarkan oleh kementerian yang melibatkan orang kata apa, ekonomi ni, jadi dia bagi tahu kat sini KDNK meningkat dari 3.6% kepada 5%. Bulan ni lah tuan-tuan. Dan juga berlakunya peningkatan nilai jualan sektor pembuatan sebanyak 12.89%. Yang ni yang mereka selalu sebut juga tentang indeks pengeluaran perindustrian, itu IPP, meningkat tuan-tuan pada bulan ni sebanyak 4.5%. Sektor perkhidmatan meningkat daripada 2.1% kepada 10.4%. Bukan sikit tuan-tuan, dia punya peningkatan dia 8%, 8 mata peningkatannya. Yang seterusnya tuan-tuan, penunjuk keyakinan perniagaan. So orang yang telah mula membuka perniagaan mereka. Sebelum ini adalah di kadar negatif 0.3%. Dan sekarang meningkat kepada 7.6%. Ni orang kata apa, petunjuk iaitu keyakinan perniagaan. Orang yakin untuk berniaga dalam negara kita. Meningkat banyak tuan-tuan. Meningkat dekat-dekat 7.6%. Lepas tu nilai jualan sektor pembuatan Malaysia meningkat sehingga 13.2% bulan ni. Kadar pengangguran menurun tuan-tuan, daripada 3.9%
orang kata apa, daripada 4.1% menurun kepada 3.9%. Jadi sekarang ni banyak peluang-peluang pekerjaan telah pun disediakan oleh kerajaan sekarang ni, tuan-tuan. Jumlah dagangan ni adalah import ekspor, tuan-tuan, meningkat sehingga 33.6%, di mana pertumbuhan ekspor sebanyak 30.5% dan import sebanyak 37.3%. Jadi ini adalah penunjuk kepada ekonomi kita yang bertambah baik, yang mana sebelum ini mereka-mereka yang daripada UMNO itu duk bagi tahu, duk jaja kata ekonomi kita teruk dan sebagainya. Jadi masalah berkaitan dengan kenaikan harga barang ni, dia ada banyak faktor dia. Antara faktor yang saya teliti daripada pengusaha-pengusaha ni berdasarkan laporan-laporan berita dan juga penulisan-penulisan di blog dan juga orang kata apa, jurnal yang telah ditulis oleh mereka-mereka di Nifty ni, antara salah satu faktornya adalah disebabkan pada waktu PKP. Semua industri ni mereka mengurangkan mereka punya, dia panggil apa, sebagai mengurangkan mereka punya, dia panggil sebagai apa, output dia. Dia mengurangkan. So bila dia kurangkan, maka benda tu dalam pasaran akan jadi sedikit. Maknanya supply tu akan jadi sedikit. Dan apabila semua sektor ekonomi dibuka, maka dia punya demand tu bertambah. Semua orang boleh keluar. Hari ni semua orang boleh pergi mana-mana sajalah. Dia nak pergi supermarket mana-mana pun ikut suka dia. So dia punya demand dia bertambah. Apabila supply berkurang, demand bertambah, secara orang kata apa, lazimnya, maka harga barang itu akan meningkat. Dan benda ini akan beransur pulih daripada masa ke semasa, apabila semua industri ini mereka menambah mereka punya output mereka. Bila mereka menambah mereka punya output mereka, maka supply itu akan bertambah. Bila supply itu bertambah dan juga orang kata apa, demand tu dia duduk orang kata apa kurang sikit, maka sewaktu itulah harga barang akan menurun. Dan sekarang ini, tuan-tuan, untuk mengawal benda ni, kerajaan telah pun melancarkan pelbagai subsidi untuk menampung keperluan rakyat Malaysia. Sebab itulah inflasi negara kita duduk pada paras yang normal, bukan duduk pada paras yang berbahaya. So apa sahaja hujah yang dibawa oleh trupa-trupa UMNO ni, Lumut ke siapa ke, yang mereka bawa ni, hanya bila UMNO menang dia boleh memperbaiki ekonomi, ini adalah bohong semata-mata. Ini adalah pembohongan semata-mata, di mana laporan daripada kementerian, laporan daripada Jabatan Perdana Menteri menunjukkan bahawa tidak ada masalah dengan ekonomi negara kita. Dan semua sektor ini dibuka secara hari ini dengan perlahan-lahan. Dan ekonomi kita berkembang dengan orang kata apa, dengan pesat dan mula beransur pulih, tuan-tuan. Jadi tidak ada hujah sebagaimana yang mereka duk hujah kat dalam live sebelum-sebelum ni. Kalau mereka nak hujah, so mereka bawa data dengan fakta. Dekat mana yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka hujahkan. Okey, tuan-tuan. Jadi bila kita tengok ekonomi bertambah baik, peluang pekerjaan semua banyak, mula di orang kata apa, peluang pekerjaan mula bertambah dan sebagainya. Dan kenapa UMNO hari ni mereka nak kepada pilihan raya? Mereka inginkan pilihan raya sebab apa? Sebab mereka nak melepaskan pimpinan mereka itu daripada pendakwaan di mahkamah. Itu saja. Bukan ada sebab lain. Sebab mereka nak melepaskan pimpinan mereka itu daripada pendakwaan di mahkamah. Itu adalah nyata, tuan-tuan. Sebab apa? Semua kes-kes ni akan habis pada bulan 8 ini. Kes Najib pun bulan 8, kes Zahid Hamidi pun bulan 8. So sebab itulah mereka nak pilihan raya sebelum bulan 8. Supaya mereka dapat mentadbir negara dan mereka membebaskan pemimpin-pemimpin mereka daripada pendakwaan di mahkamah. Bukan sebab nak membantu rakyat. Dan apabila berlakunya pilihan raya, sudah tentu angka-angka yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan tadi itu, dia akan mula merosot dan sebagainya. Sebab apa? Sebab negara terpaksa
berbelanja duit yang banyak untuk menjalankan pilihan raya. Nak buat pilihan raya ni bukannya duit sikit, tuan-tuan. Silat hari bulan kerajaan tidak lagi mampu untuk menampung subsidi yang sekarang ni diberi dekat rakyat. Nak buat pilihan raya ni, tuan-tuan, sebuah negeri nak buat pilihan raya di peringkat DUN saja habis dekat 500 juta. Dan tuan-tuan bayangkan hari ni akan berlakunya 2 pilihan raya. Sebab apa? Sebab tidak habis lagi penggal. Negeri-negeri yang mana ditadbir oleh UMNO mahupun ditadbir oleh Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, mereka tidak mahu membubarkan DUN. Ini kenyataan yang jelas. Melaka, Johor, mereka tidak mahu membubarkan DUN. Dan begitu juga dengan negeri-negeri Perak, Pahang dan sebagainya. Mereka tidak mahu membubarkan DUN. Dan mereka nak DUN terbubar apabila penggal itu habis. Iaitu pada tahun depan, bulan 5. Maka semua DUN dekat dalam negara ni akan terbubar dengan sendiri dia. Sebab habis penggal. Jadi mereka nak macam tu. So apabila pilihan raya dibuat sebelum daripada habisnya tempoh Dewan Undangan Negeri ni, maka akan berlaku 2 pilihan raya. Pada tahun ni akan berlakunya pilihan raya di peringkat Parlimen. Tuan-tuan, hilang sendiri. Semua sekali berapa negeri yang ada dekat Malaysia ni. Tuan-tuan ambil lah setiap negeri 400 juta ke 500 juta macam tu. Dah berapa bilion dah yang kerajaan terpaksa belanja untuk pilihan raya. Dan seterusnya tahun depan kena buat pula pilihan raya di peringkat negeri. Di peringkat DUN dan sebagainya. So ini akan membazirkan duit rakyat. Dan mereka sanggup untuk membazirkan duit rakyat. Mereka ini sanggup untuk mengetepikan kepentingan rakyat. Sebab apa? Sebab mereka punya fokus mereka hanyalah untuk membebaskan Zahid dengan Najib semata-mata. Benda ini mereka tidak boleh nafikan sebab hari ini telah pun terbukti. Seorang demi seorang pemimpin UMNO itu sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan. Dan kenyataan mereka ini rakyat boleh menyemak. Dan kenyataan mereka ini adalah menunjukkan bahawa pimpinan UMNO hari ini tengah struggle. Tengah struggle untuk mencari kaedah bagi membebaskan Najib dan juga Zahid. Itu hakikat yang sebenarnya, tuan-tuan. Okey, yang mana nak bising dengan saya boleh? Saya tak setuju juga dengan ucapan Mak Hassan. Dia sebut Kes Najib, Kes Mat sendiri, Kes Tok Mat sendiri dia diam. Biasalah. Biasalah orang kan sembunyi dia punya kes lah kan. Kerajaan haram memang tak berkat. Saya pun tak pastilah apa yang disebut tentang tak berkat ni. Sebab apa? Sebab yang kita tahu kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang berkat, tuan-tuan. Kerajaan yang mana yang prihatin kepada rakyat. Jadi kerajaan yang memandang berkaitan dengan isu-isu rakyat, bukan kerajaan yang nak orang kata apa, nak bawa lari duit, nak sembunyi duit dan sebagainya. Nak bimbang apa bajet 2023 belum habis lagi. Bantuan banjir kat Kelang ni ramai yang tak dapat lagi, sedih. Jadi kita nak tahu lah bantuan apa yang tak dapat tu, bantuan kerajaan persekutuan kan. Jadi bila dia sebut tentang bantuan kerajaan persekutuan yang belum dapat, maka dia kena bawa fakta. Berapa ramai yang tak dapat, dia dah mohon ataupun belum. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kalau ikutkan daripada laporan berita, bantuan daripada NADMA telah pun diagihkan kepada semua orang yang terlibat dengan banjir. Macam-macam helah kerana takut PRU diadakan secepat mungkin. Tak tahu pasal apa takut. Dan ini yang kita nak tanya kepada Raziman Omar ni. Mungkin dia boleh masuk kat dalam live untuk terangkan kepada kita kenapa perlukan PRU. Saya nak tanya kenapa perlukan PRU. Bila dia sebut yang mengatakan kita ni takut untuk adakan PRU, dia perlu bagi tahu sebab apa perlu adanya pilihan raya umum ni. Sebab kalau ikut dalam perlembagaan ni, saya pegang ni perlembagaan. Kalau ikutkan dalam perlembagaan, pilihan raya umum ni 5 tahun sekali. Dan sekarang ni belum cukup lagi dia punya 5 tahun ni. Sebab apa kita nak kena buat sekarang? Jadi dia kena perlu bagi tahulah adakah berkepentingan kepada rakyat. Bila kita sebut tentang berkepentingan kepada rakyat tu, masyarakat kita duk bagi tahulah tentang Maslow teori tu. Sekarang ni rakyat perlukan pilihan raya
ataupun rakyat perlukan makanan di atas meja mereka? Saya rasa rata-rata rakyat perlukan makanan di atas meja mereka. Rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat bukan perlukan Barisan Nasional sekarang ni. Hang cakap pasal ekonomi ni, hang dah buat berniaga ke? Takat cakap elok penuh mulut, bergulung lidah punah. Tu masalah bila dia tak siasat. Mestilah kita ada berniaga, tu kita tahu. Jadi mungkin dia boleh terang sikit kepada kita. Apa yang masalah perniagaan tu? Cuba bagi tahu kepada kita. Ramai je orang yang berniaga okey je sekarang ni. Ramai je orang pergi beli, orang keluar beli. Dekat kedai-kedai makan, ramai je orang. So apa masalah tu? Cuba bagi tahu saya. Pemimpin bodoh dilahirkan oleh pengundi yang bodoh. UMNO handal dalam bab bodoh ni. PRU 14 Najib pun tunggu. Yalah, betul ya tuan-tuan. PRU 14 dia pun melewat-lewatkan. Sebab apa dia melewat-lewatkan? Sebab dia nak mengukur, orang kata apa, sokongan rakyat dekat dia. Last kali dia kata apa? I accept the verdict of the people. Okey tuan-tuan. Yang ada masalah perniagaan tu, mai bagi tahu kepada kita. Ini tak ada tuan-tuan. Dia suka cetuskan. Dia suka cetuskan. Ni Rasa Omar nak masuk main dengan saya. Saya add masuk Rasa Omar ni. Dia tidak ada profile picture. Kita nak dengar apa? Oh, tak masuk pula. Waalaikumsalam. Apa ni? Kata Menteri Pendidikan, apa ni? Tidak ada sesin pun peruntukan daripada Kementerian Pendidikan, program pelancaran. Okey, yang ni saya ni, Adi Putra tadi ni, saya jawab dah. Tapi dia tak berani. Tuan-tuan, saya nak baca surat ni. Surat ni, terang-terang surat yang memang ternyata palsu. Sebab apa saya kata palsu? Yang pertamanya, guru besar tidak ada kuasa ke atas semua sekolah dalam daerah dia. Dia kena baca ni. Saya bagi kat dia undang-undang, suruh dia baca. Ini semua adalah kerja-kerja puak-puak terupa UMNO. Ni saya jawab. Saya tak takut untuk jawab kepada dia. Benda mudah yang kita nak jawab. Yang pertama, saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Yang pertamanya, Peraturan Pendidikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, tahun 1998, PUA, PU kurungan A 118. Di bawah sak peraturan 2 menyebut, keanggotaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru hendaklah guru di dalam sekolah itu. Yang keduanya, ibu bapa dalam sekolah itu. Yang ketiganya adalah pengetua ataupun guru besar sebagai penasihat ataupun sebagai ex officio kepada persatuan itu. Jadi di sini tidak ada sebarang punca kuasa bagi seorang guru besar ataupun pengetua daripada sekolah lain untuk menjemput PIBG daripada sekolah lain. Tak boleh. Sebab dia punya punca kuasa dia hanya untuk sekolah tu saja. Dan yang keduanya, di dalam Akta Pendidikan 1996 menyebut, pegawai pendidikan adalah pegawai yang dilantik bagi setiap daerah ataupun mana-mana kawasan lain dalam suatu negeri. Dan dia ni dilantik oleh menteri. Jadi kalau surat itu betul, surat itu mestilah dikeluarkan oleh pegawai pendidikan daerah. Bukannya guru besar daripada sekolah Bukit Gading. Jadi itu adalah saya punya yang hujah saya yang pertama berkaitan dengan surat tersebut. Yang keduanya adalah kalau tuan-tuan baca dalam poin ketiga surat tersebut. Ini Najib Razak tak berani sebut sebab dia tahu surat ni adalah surat yang dipalsukan. Saya baca pada tuan-tuan. Sebagai menghargai kehadiran semua ibu bapa, jamuan rakyat secara besar-besaran disediakan kepada yang hadir. Sebanyak 100 ekor kambing golek disediakan sebagai penyeri hidangan semua ibu bapa. Turut diadakan pencabutan bertuah di mana hadiah utama adalah sebuah kereta Proton Azia. Untuk dimenangi. Selain itu, hadiah lain adalah 5 buah motosikal dan 10 ekor lembu. Saya nak tanya, hadiah 10 ekor lembu ni siapa bawa balik hadiah ni? 10 ekor lembu ni ada dalam surat ni yang mengatakan hadiah
Bukan makanan. Adiputra tak berani bawa keluar surat ni. Saya bawa keluar surat ni. Dia sebut ni tuan-tuan, saya baca. Saya baca lagi sekali kepada tuan-tuan. Walaupun Proton tidak pernah bawa keluar model Azia. And tidak ada langsung. Sebagai menghargai kehadiran semua ibu bapa, jamuan rakyat secara besar-besaran disediakan kepada yang hadir. Sebanyak 100 ekor kambing golek disediakan sebagai penyeri hidangan semua ibu bapa. Turut disediakan ialah cabutan bertuah di mana hadiah utama adalah sebuah kereta Proton Azia automatik untuk dimenangi. Selain itu, hadiah lain adalah 5 buah motosikal dan 10 ekor lembu. Saya nak tanya 10 ekor lembu ni siapa menang? Siapa menang? Sebab 10 ekor lembu tu hadiah. Bukannya pi korban 10 ekor lembu. Siapa yang menang 10 ekor lembu ni? Jadi sebab tu saya kata dia ni samalah dengan orang yang lembu tu. Okey. Daripada sudut apa yang Razi Jidin bawa keluar kenyataan. Menjemput persatuan ibu bapa dan guru. Menjemput persatuan ibu bapa dan guru di dalam majlis. Di dalam orang kata apa? Perasmian. Apa dia sebut jenazah? Saya baca ayat dia yang betul. Ni yang dia teks ni lah. Yang dia teks ni. Ni saya tak takut, saya tak lari. Kita boleh jawab. Kita bukan campur UMNO kaki fitnah. Proton kat Azia. Ni Proton Azia dia beritahu. Kita bukan macam puak UMNO hak rajin fitnah ni. Masalah pula dah. Okey. Untuk menjemput persatuan ibu bapa dan guru, dan guru. Adakah salah? Adakah menggunakan kaki tangan kerajaan? Tuan-tuan, PIBG bukan penjawat awam. Persatuan ibu bapa dan guru bukan penjawat awam. Nampak ada di situ? Dia nak manipulasi. Sedangkan UMNO menggunakan guru-guru kemas. Perdana Menteri sendiri mengumumkan bahawa guru-guru boleh melibatkan diri mereka dalam politik. Ini kenyataan Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO gunakan guru-guru kemas untuk buat mereka punya penculaan. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, guru-guru kemas ni mereka membuat penculaan. Untuk apa? Untuk orang kata apa? Parti UMNO tu sendiri, duk pergi siasat, orang ni undi siapa, orang ni undi siapa dan sebagainya. Dan hari ini Persatuan Ibu Bapa bukan penjawat awam. Sekiranya dia melibatkan diri di dalam satu majlis berpolitik, tidak ada jadi masalah sebab dia bukan penjawat awam. Dia bukan penjawat awam langsung. Dia boleh libat diri. Dan apa yang mengatakan menggunakan jentera kerajaan? Dekat mana yang kata guna jentera kerajaan? Saya tak tahu PIBG ni sejak bila orang kata apa daftarkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kalau ada Adiputra, saya cabar dia untuk apa? Untuk dia tunjukkan kepada saya satu akta yang mengatakan bahawa PIBG ini didaftarkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dan mereka ini boleh dikenakan tindakan di bawah Harta Kelakuan Penjawat Awam 1993 ataupun PUA 396. Kalau tak silap saya. Dia boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Buatlah laporan. Buat laporan. Suruh penjawat, suruh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ambil tindakan ke atas PIBG di Kelantan. Suruh dia buat laporan. Boleh tak buat laporan? Ini semua benda bodoh semua. Tu saya kata tuan-tuan, nak pandahkan isu ni. Kita tak takut untuk jawab. Berani masuk BC debat dengan saya. Saya no issue. Saya tak ada masalah apa. Dia nak buat itu, tuan-tuan report dia bagi banyak sikit, biar dia kena blok. Orang dah baca dah kenyataan dia tu, bukan orang tak baca. Saya baca, saya boleh hujah. Dia boleh hujah tak? Dia tak boleh hujah. Tuan-tuan nilai sendiri lah. Dia ada masuk dalam grup tadi, duk debat kan. Saya malas nak layan lah. Sesiapa sahaja boleh anjurkan mesyuarat PIBG. Ni Hakim Stopa. Hakim Stopa pun pergi mesyuarat PIBG. Sekolah mana dia pergi baru ni? Hakim Stopa pun pergi. Apa masalahnya? Hengkunan dulu pun pergi. Najib pun pergi. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Sebab apa? PIBG, Persatuan Ibu Bapa, tidak termaktub dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tidak ada masalah. Masuk VC. Kita suruh dia masuk VC.
Itu tidak ada masalah. Uh, ada macai. Adik itu macai. Okey tuan, saya buka. Ramai nak visi tu. Dah ni saya dah tunggu nak ada seorang mau masuk visi. Tak ada seorang mau masuk visi. Kan? Saya dah tunggu ya siapa nak masuk visi. Tak ada siapa pun. Kod hantam saya kata saya bohong ke apa ke. Kan? Saya cabar orang-orang UMNO. Ramai hantam isu ni. Saya sebut 2 akta. Dia bawa yang katakan melibatkan kesalahan. Saya cabar apa? Saya daripada dulu saya suka cabar apa kalau mereka berani. Kan? Meroyan kat dalam tu ya buat apa? Kan? Bukan boleh balas hujah pun. Okey tuan, soalan apa lagi? Macam tidak ada telur. Lebih baik tidak daripada meroyan orang atas makan isi kita makan tulang. Kan? UMNO kalau nak kuat balik kena angkat Pasir Salak jadi presiden. Hang masuk visi lah kalau hang berani tak ada telurnya UMNO ni. Kan? Tak berani masuk, dia tak berani. Kan? Sembang boleh lah, sembang duk main macam cyber trooper komen, muka pun tak ada. Kan? Pakai gambar profile picture fake. Lepas tu nak debat dengan kita. Buatlah, kita boleh, tak ada masalah. Saya kalau bab-bab undang-undang ni lagi saya suka. Lagi saya suka tu sebab bidang saya kan. Saya lagi suka kalau cerita bab ekonomi ni penat sikit lah sebab nak kena study apa semua. Kalau bab undang-undang ni kita cukup suka pula lah kan. Tambah-tambah melibatkan isu-isu melibatkan perlembagaan dan sebagainya. Lagi kita suka. Bersatu PRU ke-15 Pupui. Baru ni saya baru dapat laporan. Saya rasa UMNO penat juga PRU 15 ni, bukan bersatu je. Saya nak tanya, UMNO macam mana mereka nak dapatkan negeri Sabah dan juga Sarawak? Okey tuan, ni saya nak tanya. Di dalam perlembagaan bawah perkara berapa? 48. Bawah perkara 48 ni UMNO duk kata dia perkuatkan. Kita hujah sikit lah 48 ke berapa. Saya nak kena cari balik. Lama tak buka perlembagaan ni. Bawah perkara 46. Bawah perkara 46 dia ada sebut di sini keanggotaan Dewan Rakyat. Jadi di Johor adalah 26 orang. Di Kedah 15 orang. Di Kelantan 14 orang. Di Melaka 6 orang. Di Negeri Sembilan 8 orang. Di Pahang 14 orang. Di Pulau Pinang 13 orang. Di Perak 24 orang. Di Perlis 3 orang. Di Sabah 25 orang. Di Sarawak 31 orang. Di Selangor 22 orang. Di Terengganu 8 orang. Di wilayah Persekutuan 13 orang. Okey tuan. Jadi yang wilayah Persekutuan tu, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 11 orang. Di wilayah Persekutuan Labuan 1 orang. Dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya 1 orang. Jadi saya nak tanya UMNO, yang mana mereka boleh dapat? UMNO Barisan Nasional tidak ada lagi penguasaan mereka di Sabah dan juga Sarawak. So kat sini semua orang pegang pen tuan-tuan. Semua orang pegang pen. Kita kena buat calculation nak tunjuk mereka ni kuat ataupun tak. Jadi di sini semua sekali ada 222 kerusi parlimen. Jadi kita buang 25 dan juga 31 kita buang. Berapa? Berapa kita buang tu? Jadi mereka tidak ada penguasaan ke atas 2 negeri tu. Sebab apa? Semua dah keluar daripada Barisan Nasional. Di Sabah ada, di Sabah ada 25. Di Sabah ada 25, di Sarawak ada 31. Jadi jumlah semua ada 46 kerusi. 222 tolak 46. Berapa? 222 tolak 46. 176 kerusi. 176. Okey. Saya nak tanya. Di Penang, berapa kerusi UMNO boleh menang di Pulau Pinang? MCA kuat ke? Di Pulau Pinang dia boleh menang berapa kerusi? Di Pulau Pinang sebelum ni dia ada berapa kerusi? Dia ada 2. Rizal American dengan Tok Budin. Dia ada 2 kerusi sebelum ni. So kita ambil di Pulau Pinang ada 13 kerusi. 13 kerusi dia dapat 2. So minus 11.
Minus 11 duk ada apa lagi? 176, tolak 11. Tolak 11. Ingat 165. Okey, apa nama kad Kelantan? Dekat Kelantan sebelum ni, dia ada siapa? Dia ada Anwar Musa, Tengku Razali dengan Tok Pa. Betul tak? Dia ada 4 kan semua. Anwar Musa, Tengku Razali, Tok Pa dengan siapa seorang ya? Saya lupa. And so sekarang ni mungkinlah dia boleh pergi Tengku Razali dengan apa nama ni, Anwar Musa. And so berapa? Di Kelantan ada 14 kursi. And so 12 tu pas punya. Dia boleh pergi 2 lah kalau kita ambil sebelum ni. So, minus lagi 12. Dia ada 153. Lah ni tinggal 153. Lepas tu tak mana lagi dia boleh pergi. Apa kat Terengganu ada berapa kursi UMNO kat Terengganu? Apa Selangor tu kita ambil Selangor. Selangor dia ada dia ada Noh Omar. Lepas tu Noh Omar. Lepas tu siapa lagi ya? Selangor ada berapa kursi? Selangor ada 22 kursi. Berapa kursi UMNO menang tuan-tuan Selangor? Noh Omar tu siapa lagi ya? Ni nak kena check balik ni. Berapa kursi UMNO ada? Berapa kursi UMNO ada tuan-tuan? Try bilang Ustaz. Buang tengok semua. Berapa dia boleh happy? Dia tak payah sombong tuan-tuan. Kalau ikutkan harta yang saya tengok, UMNO nak menang 70 kursi pun sesak. Di Kedah dia ada siapa? Di Kedah ada Baling dengan Padang Terap ya. Di Kedah ada berapa kursi? Di Kedah ada 15 kursi. 15 kursi dia hanya ada 2 kursi saja. Kalau kata PRU 15, saya rasa mamak tu pun kecundang. Mamak tu pun pi tuan-tuan Kedah ni memang kita tahu lah. Minus 14 tuan-tuan kita ambil. Dah ada 139 kursi. 139. Itu buang Kedah saja. Di Perlis mungkin dia boleh menang 2, buang 1. Ada 138. Lepas tu kat mana lagi? Perak berapa kursi dia boleh menang Perak? Ini nak beritahu kata UMNO kuat. Pergi dah, mampu lah. Melaka dia boleh berapa kursi? Negeri Sembilan dia boleh berapa kursi? Tuan-tuan, dia nak boleh 80 kursi pun susah. Apa Terengganu berapa kursi? Terengganu 8 kursi ya. Yang dia boleh menang. Terengganu 8. Mana? Terengganu 8. 22 tolak 8. Berapa? 22 tolak 8, 14. 14. Tolak 14. Dah ada 124 kursi dah. Itu buang Terengganu saja. Buang Terengganu pun tinggal 124. Buang Selangor. Macam mana UMNO nak wujudkan kestabilan politik? Sekiranya UMNO menang lah. UMNO menang berapa kursi je dia boleh menang. Dia tak boleh nak menang banyak kursi dah sembang UMNO kuat apa. Tak biar sembang. Tu belum kita buang Melaka lagi. Belum kita buang Negeri Sembilan lagi. UMNO sekarang ni ada berapa negeri yang dia ada? Kalau UMNO cerita dia boleh ambil balik Pulau Pinang, saya kata memang tu dia punya mimpi lah. Dia punya mimpi. Kalau kata UMNO boleh ambil Selangor, lagilah dia mimpi. Lagilah dia mimpi besar. Kalau kata UMNO boleh ambil Kelantan, dia dah memang dah jadi macam Mak Jening lah. Nah, dia bukan Mak Jeming lah, Mak Jening lah dia. Kalau dia kata dia boleh ambil Kelantan. So UMNO tinggal berapa? Macam mana UMNO nak mewujudkan kestabilan? Dia tak boleh wujudkan kestabilan. Orang jentik sikit lah lari. Mana tahu dia punya MP dia lompat kan. Lompat 10 orang habis lah. Jatuh kerajaan, tukar kerajaan baru. So macam mana nak kata UMNO boleh mewujudkan kestabilan? No jazlan. Jadi saya rasa mereka kena lihat kepada data dan angka. Bukan melihat kepada mereka punya obsesi yang mengatakan UMNO akan menang. Obses itu lain. Data dan fakta itu lain. Okey tuan-tuan, yang mana nak bisi dengan saya boleh bisi. Saya buka untuk berbisi. Tidak ada masalah ni. Tidak ada masalah. Kenapa lah ni barang melambung mahal boleh dah ulaskan kesan dia pada rakyat. Saya dah beritahu dah tadi. Saya dah beritahu dah. Dan sekarang ni di peringkat Kementerian KPDN HCP kita ada pegawai pemantau harga. Pegawai pemantau harga inilah yang akan memantau harga-harga di kedai-kedai. Dan tuan-tuan boleh buat laporan sebenarnya. Sebab apa? Bila sekarang ni, bila dengar je tentang isu berkaitan dengan kenaikan harga barang, maka semua orang akan nak naikkan harga. Macam tepung, gula, tu semua harga-harga yang tidak boleh naik tu sebab dia harga kawalan. Bila di luar-luar bandar ni, ramai yang orang naikkan.
Dan so bila orang kata apa, bila tuan-tuan pergi kat kedai tu menaikkan harga, tuan-tuan kena buat laporan dekat pegawai pemantau harga. And itu adalah tanggungjawab end user. And jadi kalau kata yang berkaitan dengan benda-benda lain, itu saya dah bagi tahu sebelum ni kita ada PKP, maka industri ni dia mengurangkan pengeluarannya. And bila sekarang ni semua dibuka, maka demand tu bertambah. Dan bila demand tu bertambah, supply berkurang, automatik harga akan naik. And so di dalam bulan ni, apabila penghilang-penghilang ni mereka menambah mereka punya pembuatan mereka, maka harga akan menurun semula. And itu tidak ada apa-apa masalah lah tuan-tuan. Ni ada orang nak bisi, Remy Osman. Saya bagi dia bisi. PRU takut cakap sombong. UMNO yang kata berani sangat nak buat pilihan raya pun dia tak berani nak menarik sokongan. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, nak berlaku pilihan raya ni mudah ke susah tuan-tuan? Dan kenapa hari ni mereka nak menyalahkan Bersatu? Bersatu tak berani pilihan raya, Bersatu tidak berani buat pilihan raya. Di bawah perkara 434 tuan-tuan, saya baca kepada tuan-tuan. Di bawah perkara 434 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri. Melain jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kat sini dia tidak pun menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Perikatan Nasional, dia tidak menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti daripada ahli Bersatu. Dia tidak menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan daripada majoriti ahli PAS. Tak sebut tu. Dan kenapa nak salahkan Perikatan Nasional? Kenapa nak salahkan PAS? Kenapa nak salahkan Bersatu? Sekarang ni, Perdana Menteri adalah daripada UMNO itu sendiri. Sekarang ni majoriti ada 114. 114 majoriti hari ni. So apa yang perlu buat? Suruhlah UMNO tarik. UMNO ada berapa orang? UMNO ada 39 orang. Suruh semua tarik sokongan. Bila semua orang UMNO tarik sokongan, maka benda ni lah akan dipraktikkan perkara 434. Dan hari ni UMNO dia mengumumkan 39 MP daripada UMNO semua menarik sokongan dekat kerajaan. Maka secara automatiknya Perdana Menteri akan mengumumkan bahawa dia tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti. Dan dia akan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong akan menimbang untuk membubarkan Parlimen. Itu proses dia. Proses dia macam tu. Sekarang ni siapa takut? UMNO pun tak berani tarik sokongan. Sebab apa dia tak berani tarik sokongan? Sebab dia tahu rakyat akan marah. Benda ni bukan susah. Benda nak bubar Parlimen ni bukan nak kena pergi tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan nak kena pergi tanya Tok Guru Hadiawang. Ni perlembagaan tu ada, perlembagaan tak sebut pun. Tak sebut pun kata kena orang Bersatu tarik sokongan. Tak sebut pun kata orang PAS kena tarik sokongan. Tak sebut. Dia bagi tahu mana-mana MP. Dan ada dua, kalau kita tengok di dalam presiden kes yang berlaku kat dalam negara kita. Yang pertama, hilang majoriti ke atas Perdana Menteri mestilah dibuktikan di dalam Dewan Rakyat. Itu merujuk kepada kes 1966. Jajak ingat nama. Merujuk pada kes bukan Tuan Stephen. Siapa dia? Tuan Haji Abang Openg lawan dengan Tuan Haji Abang Openg lawan dengan Galung Ningkan. Itu tahun 1966. Gagak sikit. Kes melibatkan Ningkan lawan dengan Tung Haji Abang Openg. Jadi, untuk membuktikan bahawa seseorang itu hilang majoriti haruslah dibawa ke dalam Dewan Rakyat melalui the vote of confident or the vote of not confident. Itu undi tidak percaya ataupun undi percaya. Dan sekiranya Perdana Menteri tidak mendapat sokongan, maka dia perlulah meletakkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Yang kedua apa benda? Yang kedua merujuk kepada kes tahun krisis perlembagaan Perak tahun bila? Krisis perlembagaan Perak tahun 2009.
Tahun 2009 melibatkan Nizar lawan Zamri. Jadi kes tu jadi presiden kes, boleh tarik sokongan di luar Dewan. Maknanya hari ni UMNO, kalau dia betul-betul UMNO nak pilihan raya, dia boleh umum tu. Zahid Hamidi umum, saya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Malaysia. Dan dia bawa surat, semua sign. Zahid Hamidi, Najib Razak, Ahmad Maslan, semua ni sign yang kata mereka ni menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Esok Perdana Menteri dah kena pergi istana dah. Semua orang dah pergi pilihan raya dah. Sebab apa UMNO tak berani? Saya nak tanya, siapa UMNO tak berani? Ini semua sembang semua. Sembang nak letak kesalahan atas orang lain. UMNO tidak mahukan pilihan raya. Ni berlaku dekat Johor, berlaku kat Melaka. UMNO tidak mahukan pilihan raya. Tapi nak buat macam mana? Sebab nakkan kepada kestabilan. Nak buat macam mana? Ada orang tarik sokongan. UMNO pandai ni semua cerita macam orang gila semua. Mereka pun tak berani. Kalau mereka betul-betul nak pilihan raya, dia kena cabak ni Hadu cakap lebih. Najib Zahid ni duk sebut tentang pilihan raya. Orang kata apa? Perhimpunan. PAU. Telah pun memutuskan pilihan raya. Wajib. Diadakan selepas daripada bulan Julai. Tapi tariklah semua. UMNO ada 39. Bukan blok kecil tuan. 39. Kalau dia tarik je, habis tu jatuh tu. Mae tu dah orang kata apa, dah penyu tu dah. Bukan kata Mae penyu, Mae dah jadi penyu tu. Tapi malangnya UMNO sembang saja. Sembang saja lebih. Bukan nak buat pun. Ramai yang terlepiak lah ni. Biasa lah. Bila dia berhujah dengan ikut emosi dia ingat kita bodoh. Bukan tak barang ni tak cukup kursi untuk bubarkan parlimen. Kalau semua UMNO nak tarik sokongan perlu 2/3. Hang yang takut. Ni nampak sangat dia tak erti apa. 2/3 apa benda 2/3? Apa benda 2/3 ni tuan-tuan baca ni. Saya baca lagi sekali ya. Itu orang kata kalau tak erti tanya. Bukan tak berani tak cukup kursi untuk bubarkan parlimen. Kalau semua UMNO pun tarik sokongan perlu 2/3. Siapa kata 2/3 perlu bubar parlimen? Ni cerita apa ni? 2/3 untuk meluluskan rang undang-undang. Nak meluluskan, apa nama dipanggil sebagai 2/3 untuk meluluskan rang undang-undang, meluluskan bajet, meluluskan pindaan perlembagaan, perlu 2/3. Nak bubar parlimen tak perlu 2/3. Siapa kata kena undi bubar parlimen? Mai tak mana ni? Mai cerita di bawah perkara berapa kena undi untuk bubar parlimen? Tak perlu undi. Bubar parlimen tak perlu undi. Bubar parlimen ni harus membuktikan bahawa Perdana Menteri tak ada sokongan. Hari ni, yang ada hari ni 220 kerusi. Dan yang ada di dalam Dewan Rakyat hari ni majoriti 111. Majoriti 115 sekarang ni. So macam mana nak jatuhkan Perdana Menteri? 10 orang tarik sokongan saja. 10 orang daripada UMNO mengumumkan bahawa mereka menarik sokongan dekat Perdana Menteri. Esok pilihan raya dah. Ni cerita apa abang ni? Abang cerita 2/3 ni apa nak lulus bajet? Lulus bajet kena 2/3 lah. Bubar parlimen tak perlu undi. Siapa kata kena undi bubar parlimen? Mak jadi penyu. Mak kena bertanding di parlimen rantau. Tu nak tunjuk bodoh. Fik, dia nak visi tak masuk visi pun. Saya duk buka visi tak berani masuk pun. Mereka takut tarik sokongan. Pekerja mereka tidak ada kuasa lagi. Orang lain pula yang mereka itu yang mereka takut. Bersatu menang PRU 14 pun di PKR dan di AP je. Ya ke? Baru kita tahu. Sebab tu di Johor dan Melaka undi PKR dengan DAP lebih daripada undi Bersatu. Malukan anak cucu nanti Fauzi ya. Baby kat dia. Kesian kat dia. Tak pernah lagi dalam sejarah orang nak ni ya. Bangang tu macam UMNO juga yang 2/3. Betul-betul silap. Tahu pun. Janganlah duk kencing saya perlembagaan. Saya ni bukan bodoh sangat. Saya tak cerdik sangat tapi saya tak bodoh. Duduk di tengah-tengah. Macam UMNO diperbodohkan oleh aku takut jadi macam ni tapi kalau UMNO tarik sokongan kita takut pihak pula. Kita takut kita takut pihak pula tunggu beri sokongan pada Ismail Sabri. Tak boleh. Dia kira 115 tu. Dia kira yang sokong tu 115. Bila mereka tarik sokongan kepada Ismail Sabri kena angkat sumpah semula.
Lah ni kita tengok, adakah Anwar Ibrahim nak bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Taubat lahum, dia takkan bagi. Dia mesti dia nak jadi Perdana Menteri. Kan? So macam mana pun dia akan jadi hang parlimen. Jadi hang parlimen, yang di-Pertuan Agong akan bersuara supaya pilihan raya diadakan. Kan? UMNO tariklah sokongan. Janganlah duk cerita lebih. Dia bukannya kira sokong ni duk ada berapa. Dia kira masa hari tu jumpa tuanku sokong berapa. Sokong itu 115 tu selagi mereka tak umum bahawa mereka sokong kepada kerajaan Perikatan Nasional, selagi itu majoriti 115, ataupun selagi mereka tidak masuk bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional, selagi itu masih 115. Dia takkan berubah nombor tu sebab dia mesti ada pembangkang kerajaan. Dan hari ini Pakatan Harapan masih duduk di dalam kursi pembangkang. Walaupun dia cakap dia sokong kepada Perdana Menteri, dia duduk belah sana, dia tak kira, dia kira 115. Dia kira 115. Kecuali lah orang-orang PKR main duduk belah kerajaan. Bila mereka main duduk belah kerajaan, baru dia ada plus naik berapa. Dia macam tu perkiraan dia. Bukan kira bila UMNO tarik sokongan, ada orang pergi support. Dia tak kira itu. Jatuh tu tak jatuh dulu. Jatuh lepas tu kena angkat sumpah. Dia kena buktikan, Perdana Menteri kena buktikan dia ada majoriti. Baru dia boleh jadi Perdana Menteri balik. Kalau hang pandai tolong cerita Pahang, hang bak tak betul hang senyap. Pahang tu apa dia? Pahang tu negeri bawah UMNO. Kan? Dia nak cerita apa orang UMNO lebih tahu. Okey tuan-tuan, kalau tidak ada sesiapa nak bisi, saya pun dah masuk sejam lebih ni. Saya rasa setakat tu sajalah untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.